Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aiza binti Muhammad Mota daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Dalam Sigma 2020 hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Senaman Tua Melayu, Kearifan Lokal Melayu dalam Aspek Kesihatan Fizikal. Sebagaimana yang kita maklum, tamadun dan bahasa Melayu kaya dengan kesenian dan adat. Aspek kesenian dan adat tersebut juga dapat diperhatikan dalam Senaman Tua Melayu yang menjadi fokus kajian ini. Ya. Senaman Tua Melayu ni telah diperkenalkan oleh Azlan Ghani yang mana dia telah mendapat tempat di kalangan masyarakat hari ini. Ya. Justru kajian ini bertujuan meneroka keunikan Senaman Tua Melayu sebagai sebuah kearifan lokal Melayu yang dipercayai boleh membantu meningkatkan kesihatan pengamalnya. Okay. Senaman Tua Melayu ini merupakan inovasi oleh Azlan Ghani menggunakan pengamalan yang diwarisi daripada keluarganya dan pengamalan beliau sendirilah dalam dunia seni mempertahankan diri. Ya. Ia merupakan sebahagian daripada silat keris Lok Sembilan yang turut diasaskan oleh Azlan Ghani. Walau bagaimanapun, senaman tua ini diperkenalkan kepada masyarakat bagi memelihara dan meningkatkan kesihatan. Manakala silat keris Lok Sembilan pula lebih menjurus kepada kaedah mempertahankan diri. Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Data kajian dikumpul melalui kaedah temu buat informan penting iaitu pengasas senaman tua sendiri, Azlan Ghani, diikuti dengan 5 orang pengamal senaman tua yang telah lama mengamalkan senaman ini secara konsisten. Ya. Hasil kajian menunjukkan bahawa senaman Tua Melayu mempunyai keunikan tersendiri iaitu ia kaya dengan adab dan petua orang Melayu terdahulu. Di samping merupakan latihan asas kepada pesilat keris Lok Sembilan, senaman tua turut memperkenalkan gerakan berbentuk regangan badan yang menarik dan unik serta menekankan latihan yang memfokuskan kepada kekuatan dalaman. Okay. Justru kajian ini penting sebagai satu sumbangan untuk mengangkat martabat kearifan lokal Melayu. Baik, kajian ini adalah berkenaan Senaman Tua Melayu. Ya. Untuk pengetahuan semua, perkataan tua dalam Senaman Tua Melayu bukanlah bermaksud orang tua. Ya. Tetapi senaman tua tersebut adalah gabungan daripada dua perkataan iaitu senaman dan petua orang Melayu. Jadi ia merujuk kepada gerakan-gerakan senaman yang mana ia sesuai untuk semua peringkat umur. Baiklah, kita terus kepada latar belakang senaman tua dan pengasasnya iaitu Azlan Ghani. Senaman Tua Melayu yang diperkenalkan oleh Azlan Ghani ini merupakan sebahagian daripada tradisi Istana Raja Melayu Pahang. Dan tradisi senaman ini telah diamalkan secara turun-temurun. Ya. Ini kerana istana pada zaman dahulu turut menjadi medan budaya ilmu dan mereka sentiasa membincangkan asas, teknik, taktik, petua dan ilmu peperangan dalam istana. Ya. Jadi di situlah bermulanya perkongsian dan pencambahan ilmu dan seterusnya ilmu-ilmu tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya. Oleh itu, dalam pewarisan dan amalan ke atas ilmu-ilmu tersebut, ya, dalam membentuk senaman Tua Melayu ini ada beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Azlan Ghani sendiri berdasarkan pengalamannya dalam mengamalkan seni mempertahankan diri. Baik, tujuan gerakan senaman tua adalah untuk melahirkan kekuatan, tenaga dan stamina. Jika diamalkan, dia boleh menjadi pemulihan dan rawatan bagi penyakit tertentu. Di samping menjaga petua, adat dan adab yang dipelajari, khususnya daripada istana negeri Pahang tersebut. Ini kerana orang dahulu bergelanggang dan bersilat sesama mereka sebagai medan untuk menguji kekuatan di samping mewujudkan silaturahim. Selain terlibat dalam seni bela diri, Azlan Ghani juga turut menceburi bidang kewartawanan.
dan berpengalaman sebagai ketua editor dalam beberapa majalah dan juga buku, ya, termasuk yang paling 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 famous yang berkenaan dengan silat ni adalah majalah Pendekar, ya, yang mana diterbitkan pada tahun 1988. Ya. Jadi menerusi pengalaman beliau dalam penulisan ini, beliau cuba mempromosikan senaman tua ini, ya, dalam tulisan-tulisan beliau seperti majalah Seni Bela Diri dan juga laman sesawang senaman tua Melayu. Baik, kita beralih ke hasil atau pendapatan kajian, ya, iaitu tentang keunikan senaman tua Melayu itu sendiri, ya. Sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini, ya, kajian ini akan cuba meneroka beberapa keunikan senaman tua, dan hasilnya kita dapati ada 3 keunikan senaman tua Melayu ini, iaitu yang pertama, mempunyai unsur-unsur petua, seni dan adat Melayu. Yang kedua, ya, memiliki gerakan senaman yang fleksibel. Dan yang ketiga, mempunyai elemen atau unsur kekuatan dalaman atau kerohanian. Baik, kita lihat keunikan senaman tua yang pertama, iaitu mempunyai unsur-unsur petua, seni dan adat Melayu. Senaman tua Melayu merupakan khazanah warisan Melayu yang berasal daripada ilmu persilatan Istana Pahang serta mempunyai keunikan tersendiri. Kebanyakan bentuk regangan badan diambil daripada gerakan istana. Contohnya gerakan tari inang, sila pendekar, anak raja turun ke kolam, dayung sampan, junjung langit, selangkah guru dan sebagainya. Nama-nama gerakan tersebut, ya, menggambarkan terdapatnya unsur-unsur petua dan adat resam Melayu istana yang telah diamalkan. Ya. Okey, menurut Azlan Ghani lagi, ya, semua pergerakan dalam senaman tua mengisahkan tentang pahlawan orang istana seperti berdiri tegap sebagai tanda menunjukkan sikap hormat kepada Raja Melayu. Petua berdiri tegak atau tegak badan amat ditekankan dalam senaman tua bagi memperolehi kedudukan yang betul di samping mendapatkan postur badan yang tepat. Manakala senaman duduk pula bermula dengan bersila, bersimpuh, bertenteng, bercangkung, berlunjur dan sebagainya. Contohnya, gerakan siku temu lutut bagi rawatan sakit pinggang dan sakit belakang. Diikuti dengan posisi baring, seperti gerakan tengok ibu jari kaki, ya, dan sebagainya. Baik, kita terus kepada keunikan senaman tua yang kedua, iaitu gerakan senaman yang fleksibel. Secara praktikalnya, senaman tua adalah fleksibel dari segi tempat, pakaian, gerakan yang lembut dan perlahan serta terbuka kepada semua peringkat umur. Ya. Dari segi tempat, senaman ini boleh dipraktikkan di mana-mana seperti tempat riyadhah, rumah kediaman atau masjid. Ya. Contohnya, Puan Zalina, iaitu salah seorang tenaga pengajar senaman tua, telah mengambil inisiatif membuka kelas senaman untuk wanita di Masjid Saidina Hamzah dan Abu Hurairah, Kuala Lumpur. Bagi beliau, senaman tua sewajarnya dipraktikkan di masjid kerana berpakaian menutup aurat dan juga tiada unsur hiburan seperti muzik. Di samping mempelajari ilmu agama, ilmu kesihatan turut diperolehi sebagai amalan gaya hidup yang seimbang dalam kehidupan seharian. Seterusnya, senaman tua ni dianggap unik kerana tidak memerlukan muzik atau peralatan tertentu. Sebaliknya, elemen fokus sangat diutamakan supaya lebih tenang dan mendapat kesan positif terhadap tubuh badan. Dari segi gerakan pula, ia adalah fleksibel kerana boleh dipraktikkan dalam apa jua kedudukan. Tidak hanya dengan berdiri sahaja, tetapi dalam keadaan duduk juga boleh membuat senaman atau regangan badan. Senaman tua dilatih secara berperingkat, iaitu berpandukan gerakan asas orang Melayu yang berdiri, duduk, baring dan bergerak. Ya, sebagai contoh, sambil memasak, menonton televisyen, boleh membuat gerakan nafas Melayu, tapak sembilan, ya, gulung ekor naga dan siku bertemu lutut. Siku bertemu lutut. Keunikan senaman tua yang seterusnya adalah
mempunyai elemen atau unsur kekuatan dalaman atau kerohanian. Ya. Dalam senaman tua juga, beberapa guru yang mengajarnya telah mengamalkan zikir dalam gerakan. Ya. Contohnya dalam nafas Melayu ada jurulatih yang menyertakan dengan bacaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Bagi beliau ia boleh dibaca di dalam hati atau secara zahir dengan niat agar dibuangkan segala aura negatif dan mengalirkan aura positif dalam diri. Ya. Kaedah utama dalam senaman tua adalah bermula dengan nafas Melayu, iaitu teknik pernafasan yang perlahan dengan menarik nafas yang dalam sehingga dirasai pada otot perut. Ya. Kemudian menyimpan nafas seketika sebelum menghembusnya melalui langit. Gerakan ini dipercayai dapat merawat masalah resdung, lelah jika dipraktikkan dengan betul dan konsisten. Sistem pernafasan yang lancar juga mendorong kepada ketenangan minda, kestabilan emosi dan sumber kepada kekuatan dalaman. Ya. Senaman tua memberi fokus kepada kekuatan dalaman dalam bentuk regangan badan ataupun teknik pernafasan. Baik, dapatlah disimpulkan bahawa senaman tua merupakan antara tradisi Melayu yang masih diamalkan sehingga generasi kini. Keistimewaan senaman tua dilihat daripada sejarah dan asal-usulnya iaitu daripada tradisi atau warisan Istana Pahang. Di samping itu, senaman tua dianggap unik kerana ia merupakan gerakan-gerakan asas dalam silat keris Lok Sembilan. Mempunyai unsur kesenian Melayu, merangkumi adab, adat dan petua Istana Melayu. Gerakan yang fleksibel dan melatih fokus untuk kekuatan dalaman. Dengan ini, bolehlah dirumuskan bahawa senaman tua merupakan alternatif bagi meningkatkan tenaga, stamina dan membantu kestabilan tubuh badan. Senaman tua juga dapat meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan yang baik. Kajian ini penting untuk menyelami khazanah Melayu, meneliti ilmunya yang tersurat dan tersirat supaya warisan budaya Melayu terus terpelihara dan dikenali oleh masyarakat. Setakat ini pembentangan saya untuk kali ini dan saya sudahi pembentangan saya dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.